kita masuk dalam kawasan bandar ke ni. Oh, penatlah nak naik. Wah, ada kereta. Kita nak naik kereta je Zidapa. Tunggu, okey. Kita nak lompat naik atas kereta. Syuk. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Semoga pertemuan hari ini akan memberi makna kepada kita semua. Topik hari ini, Teacher Wan nak cerita berkenaan berbagai jenis permainan yang biasa dimainkan oleh kanak-kanak. Teacher Wan nak sentuh sikit je pasal bermain atau pasal permainan kanak-kanak yang mereka suka. Antaranya main peranan atau pretend play atau main macam main olok-olok lah zaman dulu-dulu. Teacher Wan main olok-olok kita panggil. Alright. Bagi kanak-kanak, main merupakan satu laluan yang membolehkan mereka belajar mengenali persekitaran dan dunia melalui penerokaan, stimulasi, lakonan, proses cuba-jaya dan manipulasi alatan. Kanak-kanak yang melalui proses bermain akan mendapat pengalaman secara langsung yang sudah pasti akan memberikan kesan dalam pembelajaran yang mantap dan berkesan. Main peranan ni menjadi bermakna jika ada ciri-ciri berikut. Antaranya, aktiviti yang bermotivasi yang dilakukan untuk kepuasan, bebas, tiada paksaan, tiada tekanan dan membawa kepada keseronokan. Ada unsur-unsur khayalan agar dapat memenuhi keperluan kepuasan. Merupakan aktiviti fizikal atau psikologi atau kedua-duanya dan hendaklah disertai oleh peserta dengan aktif. Antara faedah-faedah pretend play, main peranan atau main olok-olok ni, satu, mereka dapat mengawal emosi kanak-kanak, dapat membantu dalam perkembangan kognitif kanak-kanak, membantu perkembangan bahasa, dapat meningkatkan keyakinan diri sebagai keperluan kesihatan fizikal, juga dorongan untuk belajar menyayangi. Kepentingan dalam main peranan ni ada. Antaranya, menurut kata Piaget, kanak-kanak bermain kerana mereka dapat peluang untuk meluahkan idea, perasaan, emosi, juga dapat mewujudkan rasa tenang dan menghiburkan hati mereka. Kita sediakan saluran untuk kanak-kanak menggunakan tenaga yang berlebihan, membolehkan kanak-kanak menyediakan diri ke arah kedewasaan atau kematangan, membudayakan proses pembelajaran, mengulang kaji, latih tubi, menguji rumusan dan lain-lain. Beri peluang untuk belajar menyelesaikan pelbagai bentuk permasalahan seperti kognitif, sosial, dapat menyumbang kepada perkembangan intelek, membantu dalam pembentukan jati diri, keterampilan, memupuk nilai diri, motivasi, daya tahan, kemahiran interpersonal, yakin diri dan berani bertindak. Juga baik untuk perkembangan fizikal. Contoh, perkembangan motor halus, motor kasar, meningkatkan kemahiran fizikal, berlari, memanjat, melompat dan sebagainya. Meningkatkan keupayaan ketangkasan deria mereka, meningkatkan kemahiran manipulatif, mencantum, melukis, menampal dan sebagainya, meningkatkan kemahiran mengimbang, berenang, kawal pernafasan dan sebagainya. Tengok atas meja Teacher Wan ni, macam-macam imaginasi Teacher Wan buat. Kononnya Teacher Wan nak jadi kanak-kanak lah. Okey,
Bagi perkembangan sosial emosi pula, belajar berinteraksi secara positif, belajar menghormati hak orang lain, menghargai alam sekitar, menghormati nilai-nilai budaya, dapat kurangkan tekanan, memenuhi keperluan naluri ingin tahu. Yang pentingnya tu dia dapat menilai macam macam mana bunyi katak ya, kata macam ni. Tu bunyinya besar, mesti kataknya besar. So ini pula bunyinya kecil sikit, mesti bunyi anak katak. Ini ibu katak dia, ini anak kataknya. Tu bunyi berbeza. Okey, satu kecil, satu besar. So mereka dapat rasa seronok dan emosi mereka akan berasa gembira. Okey, begitu juga dengan perkembangan kognitif atau intelek. Bunyi katak tadi, bunyi besar, bunyi kecil, dia dapat bezakan. Okey, dapat daya kreativiti dan imajinasi macam Teacher Wan buat atas meja Teacher Wan ni. Konon-kononnya zirafah dan koala ni berjalan-jalan, tiba sampailah satu kawasan yang ada barang-barang ni. So koala nak naik kereta lah, dah letih dah, dia naik atas zirafah. Okey, macam itulah. So diorang ingin tahu dan meroka sesuatu yang baru. Tadi macam bunyi tadi. Dan meningkat kepuayan bahasa, dia akan bercakap. Wah, koala kata, sedaplah naik kereta daripada naik zirafah. Naik zirafah penat, tak bergerak-gerak kiri kanan, sakit pinggang. Naik kereta duduk, diam saja. Contoh macam itulah kan. Okey. Dan dia dapat meningkatkan keupayaan bahasa mereka kan, dan dapat menyelesaikan masalah. Kemahiran kendiri juga. So dia dah akan belajar macam mana nak memasang benda-benda ni. Dia akan fikir dan dia akan mengagakkan apa yang dia inginkan. Okay. Dapat memupuk sikap dan tanggungjawab. Lepas dia main nanti contohnya dia akan kemas semula. Supaya dia senang lagi, lain kali nak ambil barang-barang tu untuk bermain lagi. And then belajar menjadi dewasa. Dia belajar dalam main ni, dia akan belajar. Dia akan antara mainan-mainan, dia jadi orang tua lah, dia jadi budak kecil lah, dia jadi ibu-ibu lah, dia jadi ayah lah kan, dia jadi doktor lah. Itu antaranya lah. Okey. Selain daripada itu, selain intelek, Teacher Wan dah cakap intelek ada mempengaruhi intelek, mempengaruhi bahasa, mempengaruhi sosial emosi, mempengaruhi perkembangan fizikal. Sekadar bermain saja sebenarnya kan. So kehidupan kanak-kanak memang bermain sahaja. Tapi dalam permainan itu ada berlaku pembelajaran untuk mereka. Okey, bagi mengakhiri topik ni, Teacher Wan nak bagi tahu yang role play ke, main peranan ke, pretend play ke, main olok-olok ke, memang sangat baik dalam perkembangan kanak-kanak, terutama dalam kemahiran komunikasi. Juga dapat meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata mereka. Alright. Kita boleh lihat di hujung video ni nanti, Teacher Wan selitkan satu video di mana seorang kanak-kanak sedang bermain. Okey, bermain pretend play atau bermain olok-olok. Okey. Ami agak ada video dia Gaudi. Gaudi kau mana nak fisik? Betul nak fisik. Betul yang ada pergi tugas luar. Tiga besar lagi. Sama kuda dia nak besar. Jadi kecil besar. Jadi kadinya ni follow me. Kadi apa? Boleh jadi. Kadi ni orang pakai baju. Ini nanti bola
kisah. Bola besar. Mencari. Dia bertari. Dia risau. Dijaga. Aku ni habis. Rata. Ni dekat sini. Habis. Oh, I know. Kita tu dekat sini. Masuk kat lubang. Kita kena buat besar. Pergi rumah. Ada budak di sana ini. Tak ada budak. Datuk tidak terus. Alright. Okay. Teacher Wan sampai di sini dulu topik perbualan Teacher Wan hari ini. Okey, sampai kita ketemu lagi di lain topik. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan berbagai-bagai topik yang dapat membantu pendidik awal, ibu bapa, juga masyarakat bagi membantu membentuk generasi akan datang. Teacher Wan selain seorang jurulatih program permata kanak-kanak, Teacher Wan juga seorang kaunselor berdaftar, sedia membantu bagi kesejahteraan keluarga. Okey, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.